umur 1 bulan, maknanya lahir di sini, dibidani sendiri oleh staf kita. Dan saya sempat berbual dengan ibu ya, yang telah berasal dari Myanmar. Okay. Petugas di depo ni tahu bahawa prinsip yang paling asas dulu kan, of course kita bergerak ke arah mengeluarkan mereka daripada menghuni depo imigresen. Itu ke arah itu kan. Sementara mereka ada di sini sekarang, sementara kita menyusun atur kaedah dan langkah-langkah, keadaan sekarang memerlukan kita bagi perhatian kepada kesihatan mereka dan kebajikan mereka. Bekalan susu, perawatan perubatan itu sentiasa dipastikan. Kalau dia baby, dia mesti melalui beberapa proses, misalnya suntikan wajib ya. Yang itu kita pastikan diberi mengikut jadual. Maknanya kita bawa mereka menemui doktor. Walaupun di sini pun ada doktor, tapi dalam hal ini kita bawa. Okay. Kanak-kanak ini dari pelbagai kategori umur lah, ya, yang saya berjumpa tadi, pelbagai kategori umur. Itu saya boleh sebut ya. Dari mana mereka ini ya? Dua kategori. Pertama, mereka masuk ke negara ini memang tanpa sebarang dokumen, dan apabila keadaan itu, sebagai negara yang mempunyai undang-undang, kita terpaksa invoke bentukan undang-undang. Dan kerana itu, khususnya di bawah Akta Imigresen, kerana itu mereka berakhir di sini. Sementara kategori ini kita berhubung dengan kedutaan setelah kita mengenal pasti atau establish dari negara mana mereka berasal, maka tugas kedutaan itu adalah menyediakan travel document. Kalau cepat urusan travel document itu diselesaikan, cepatlah penghantaran pulang. Itu prinsipnya ya. Sementara mereka menunggu, komitmen kerajaan kita adalah setiap orang mereka itu kita biaya, kalau makan saja RM450 sebulan. Kita bagi makan ya. Lagi lama mereka berada di sini, kalau ada masalah penyediaan travel document atau reaksi daripada kedutaan itu lambat, maka dari sudut tanggungan kita terpaksa berbelanja lebih. Sekarang pun 19 depo kita membelanjakan 54 juta setahun. Okay. Jadi satu angka yang besar. Baik ya. Kategori yang kedua ialah mereka yang telah pun menjalani hukuman. Maknanya masa mereka ditahan, kemudian di-charge di mahkamah, kemudian kita selesai menjalani hukuman 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan contohnya. Sementara menunggu penghantaran, mereka ditempatkan di sini. Itu dua punca lah ya. Apapun, lawatan hari ini memberikan gambaran yang lebih jelas untuk saya memahami keadaan, satu, condition di depo tahanan, kedua, keadaan mereka yang ditahan, tengok sendiri, berbual sendiri dengan mereka, dan ketiga, akan memberi peluang untuk kita meneroka balik. Bahagian daripada mereka yang saya tanyakan meninggalkan kampung halaman untuk tujuan mencari pekerjaan, tapi hadir tanpa dokumen. Jadi sebagai sebuah negara yang mempunyai undang-undang mengenai isu ini, kita mesti melaksanakan undang-undang berdasar untuk kepentingan kita dari sudut aspek keselamatan dan sebagainya. Jadi kita nak seimbangkan antara keperluan fungsi KDN, khususnya Jabatan Imigresen, Polis dan agensi penguatkuasa di bawah kita, soal ukuran pertimbangan keselamatan. Di sisi lain, kita terpaksa seimbangkan dengan unsur kemanusiaan.
kesihatan, access to education, itu semua harus kita pertimbangkan dari sudut ini. Kita tahu kita diawasi oleh institusi antarabangsa, badan antarabangsa, NGOs yang memperjuangkan isu ini. Dan tidak salah rasanya kalau saya mengusyurkan kepada terutama kalangan NGOs yang memperjuangkan isu kebajikan refugees ini, sebenarnya patut juga menggesa negara sumber mereka ini supaya mempercepatkan proses travel document ini. Dia tak boleh tumpu hanya kepada tanggungjawab Jabatan Imigresen dalam menguruskan pelarian secara manusiawi, tapi harus juga melihat bahawa kelambatan beberapa negara sumber ini juga sebenarnya tidak membantu. Sebab itu dalam siri lawatan saya bersama Perdana Menteri ke Thailand misalnya ataupun ke Filipina baru-baru ini, saya sendiri menyampaikan kepada pihak berkuasa Filipina itu terutama menjurus tentang keberadaan rakyat mereka di depo immigration kita di Sabah. Ada 4 ke 5 kan? Ada 4 di Sabah. Jadi tak perlu berlama-lama. Mereka perlu datang, sahkan itu rakyat mereka, keluarkan travel document dan kita bagi kerjasama untuk penghantaran pulang. Jadi menguruskan depo immigration ini, isunya adalah dia bukannya penjara, dia depo immigration. Konsepnya adalah untuk kita facilitate, memudah cara mereka ini supaya mereka boleh kembali semula ke kampung halaman mereka. Ya, kita ada program rekalibrasi. Maksudnya kalau dia tak lengkap dokumen, kita sebagai sebuah negara yang sekarang ini bergerak di atas prinsip madani, ada sifat ihsan. Jadi kita nampak ada ruang di situ bagi mereka yang masih sihat, maknanya usia yang masih produktif untuk bekerja. Rekalibrasi adalah jalur untuk mereka munculkan diri, kemudian dapatkan majikan, ya, dan kita akan facilitate mereka untuk itu. Of course dari segi akta imigresen kita ada sekatan lah. Kalau mereka ada juga anak, ada itu kita tak boleh, ya, tak benarkan. Tapi kalau mereka yang datang di sini dan masuk dalam depo kita masih sihat umpamanya, dengan melihat sendiri umur mereka yang ditahan yang masih lagi produktif sebagai tenaga kerja, instead of mereka sekarang ni memakai status tahanan dalam depo immigration, sebenarnya ada ruang untuk kita explore kalau boleh kita facilitate mereka untuk pekerjaan. Baik, kalau mereka yang masuk di sini setelah menjalani hukuman penjara, okay, kita sekarang bergerak ke arah di mana kita akan mempercepatkan proses penghantaran pulang mereka, bukan tunggu setelah mereka selesai menjalani hukuman. Sebaliknya, kita akan proses mereka seawal lagi, belum pun mereka dikeluarkan. Idea kita adalah untuk pegawai dari Jabatan Imigresen itu ditempatkan awal, memproses semua urusan dokumentasi di antara depo kita dengan kedutaan asing negara berkenaan. So sejurus selepas dia bebas, tak perlu berlama-lama, kita boleh teruskan penghantaran pulang. Jadi hal itu saya boleh sebut untuk lawatan hari ini, dia betul-betul memberikan kita gambaran yang lebih tepat. Baik, untuk depo Semenyih ini, di samping 4 atau 5 depo lain, saya tahu antara kritikan keras daripada beberapa pihak ke atas Jabatan Imigresen dalam menguruskan depo imigresen ialah peluang untuk kanak-kanak ni akses pada pendidikan. Saya nak sebutkan bahawa sekarang kita KDN di peringkat akhir untuk menyediakan kertas Jemaah Menteri. Semalam di Pulau Pinang dan di Kedah, semasa bersama dengan Perdana Menteri dalam majlis iftar KDN, beliau ada bertanyakan saya tentang kemajuan proses ini, dan saya sebut bahawa kita dalam peringkat untuk fine tuning kertas Jemaah Menteri kita, melibatkan perbincangan kita dengan stakeholders yang pelbagai. Misalnya kita menguruskan sekarang
Tapi apabila idea kanak-kanak ni dia buat keluar, sama ada melalui kerjasama NGOs yang menyediakan pusat pelajaran pada mereka, ataupun melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat, ataupun melalui pihak-pihak lain, dia mesti disambut. Dia tak boleh sepenuhnya urusan kepada kerajaan semata-mata. NGOs banyak yang menyuarakan mereka boleh untuk ikut terlibat. Kita akan cuba cari jalan bagaimana peranan mereka itu dapat kita libatkan misalnya, atau Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi sementara itu berlaku, di sini juga berlangsung kelas pelajaran untuk memberi asas kenal huruf, boleh membaca. Saya masuk classroom tadi, ruang lebih kurang separuh daripada ruang ini ada sesi interaksi, ada TV, pembelajaran dia kenal huruf. Jadi cikgunya siapa? Cikgu pegawai kita di sini. Bukanlah ada latihan pedagogi, tak ada lah. Tapi kalau sekat nak mengajar A, B, C, bacaan kenal huruf, mereka boleh. Jadi bermaksud ketika kritikan riuh rendah di sana, saya mohon juga berlaku adil, tengok ada ikhtiar-ikhtiar yang positif yang media boleh highlightkan, membantu kami, ya, supaya kami adalah sikit ruang bernafas. Ada success story juga, kan, Malaysia kini khususnya kan, boleh tolonglah kan, kan, boleh tolong highlightkan lah. Tak salah, saya dua lain aja bahawa ada. Kalau nak kata perfect suasana pembelajaran tidaklah, sebab tugas hakiki kita apa dia? Menguruskan mereka sebagai tahanan yang masuk secara tidak sah. Itu tugas hakiki. Tapi kita adakan juga kelas, bukan di sini saja, ada 4-5 depo yang lain. Basic tu kita bagi. Tapi kalau nanti mereka ni dapat kita keluarkan, jadi yang lain kena sambut lah. Dia tak boleh lontar idea kerajaan buat, lontar idea kerajaan buat, lontar idea kerajaan buat, tak kena pemerintah. Jadi tolong bagi dukungan media apa, hebahkan sedikit sebanyak ikhtiar baik kan, itu kena bantu hebahkan. Okay? Jadi itu yang saya boleh tengok. Saya tadi bercakap sendiri dengan doktor yang merawat mereka. Umumnya tak ada masalah kesihatan yang kritikal. Kalau ada pun skabis lah, ya, itu ataupun sakit demam biasa tu memerlukan rawatan biasa saja. Okey. Kalau ada yang serius pun, sini ada mahkamah. Sehari dua ni doktor kena asingkan sebab magistrate tu yang pula positif COVID. Itu jangan masuk berita kan. Itu selingan saja. Sini pun ada mahkamah. Sebab bila kita nak uruskan memerlukan mahkamah, depo ini sangat aktif. Ada mahkamah, ada magistrate. Kalau melibatkan pendakwaan misalnya kan, ada di sini. Okay. Dan baru ni memang kita pindah atau apa nama, di bawah akta mediation ni, di mana kalau kesalahan overstay, yang itu kita cuma compound saja. Okey. Ada yang jenis misalnya kurang daripada 90 hari overstay, kita compound. Kalau lebih, barulah Timbalan Pendakwa Rakyat bawa untuk charge di mahkamah. Jadi untuk rakan-rakan media, saya ucap terima kasih.